Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah ulasan mengenai perlawanan yang telah berlaku di Stadium Likas Piala Malaysia 2024-2025. Sekali lagi, ini adalah perlawanan timbal balik yang berlaku di Stadium Likas di mana Sabah telah diikat oleh Seri Pahang sebanyak 1 gol berbalas 1 di mana Sabah terlebih dahulu menjaringkan gol pada minit ke-9 melalui Stu dan seterusnya gol penyamaan dilakukan oleh Kepa Sherman pada minit ke-66. So ini adalah merupakan satu perlawanan seperti aku katakan pada video sebelum ni, ianya akan menjadi satu perlawanan yang sukar bagi Sabah FC. Aku sendiri menjangkakan perlawanan ini akan menjadi 2 Sabah untuk dan juga 1 untuk Pahang, di mana aku sendiri juga mengatakan bahawa akan ada gol yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Walau macam mana pun jumlah gol yang aku teka tu meleset lah, di mana aku teka 3 tapi instead ada 2 gol saja yang berlaku di Stadium Likas pada perlawanan ini. Dan walaupun Sabah FC mempunyai peluang yang cukup bagus di mana Manuel Hidalgo telah dilayangkan kad merah oleh kerana mengasari Dom apabila cuba bola dalam keadaan 50-50, dan hasil daripada replay yang dilakukan oleh VAR nampak Dom lebih awal mendapat sentuhan bola sebelum diterjah oleh Manuel Hidalgo. Tapi peluang tersebut dengan pemain 10 orang tersebut pun tidak disempurnakan dengan sebaiknya oleh Sabah FC. So ini macam menjadi perlawanan MU dengan Arsenal lah tempoh hari. Lebih kurang macam tu apa yang berlaku di Padang ni. So ini bilang orang macam aku mengimbau kembali perlawanan tersebut mempunyai ciri-ciri yang hampir serupa. Lebih kurang begitu. Jadi guys, seperti aku katakan juga, aku tidak menyaksikan perlawanan ni, tapi walau macam mana pun, anyway aku baru sampai balik ke Malaysia ni ya. Terus aku sampai rumah, masuk ke studio, cek semua news, cek semua komen anda, cek highlight, dan lepas tu baru aku buat video ulasan perlawanan ni lah. Jadi again, miss opportunity. Sabah FC memilih jalan yang sukar untuk menempah tiket ke final. Aku masih mengatakan kita mempunyai peluang yang cukup bagus. Satu adalah dikenakan pemain utama mereka iaitu Manuel Hidalgo tidak akan beraksi pada pusingan kedua, dan Manuel Hidalgo yang merupakan satu individu yang cukup menyerlah pada perlawanan ini. Beliau sendiri memiliki peluang yang hampir juga membunuh peluang Sabah FC ke menempah tiket ke slot akhir ni. Dan combination di antara Manuel Hidalgo dan juga combination Manuel Hidalgo adalah antara pemain yang diberi perhatian pada perlawanan ini. Tapi satu lagi combination yang bagus di sini adalah Aguero dan juga Kepa Sherman adalah merupakan kombinasi yang terbagus. So basically mereka ada 3 serangkai yang cukup berbahaya pada bahagian hadapan, di mana di antara 3 serangkai ini 2 daripada mereka telah berjaya melakukan gerakan dan juga menghasilkan gol untuk mengikat kedudukan Sabah FC lah. Antara benda yang aku lihat untuk permainan Sabah FC pada perlawanan ni adalah macam satu, tidak menyempurnakan peluang dengan sebaik-baiknya, especially apa yang dimiliki oleh Darren Lock pada perlawanan tersebut. Aku tidak tahu, body movement dia tidak begitu cekap untuk mendapatkan bola, di mana dia macam instead of dia membuka badan dia lah instead of menutup bola tersebut. Dia membuka bola tersebut instead of menutup bola tersebut, yang memberikan masa dan peluang untuk pemain Pahang cuba merebut. Dan satu lagi, seperti mana dikatakan oleh pengulas pada perlawanan tersebut, sekiranya Darren Lock menggunakan, kalau aku tak silap, dia cuba untuk mengalihkan bola tu ke kaki kanan dia kalau aku tak silap. Tapi sekiranya dia terus menggunakan kaki kiri, kemungkinan besar boleh memberikan gol pada perlawanan tersebut. Lebih kurang macam tu lah. Sama ada dia cuba untuk mengalihkan bola ke kaki kanan atau ke kaki kiri kalau silap. Tapi itu adalah kesilapan yang dilakukan oleh Darren Lock lah, membuatkan dia mengambil masa untuk menendang bola tersebut dan sempat untuk pemain Pahang membuat covering lah daripada mengelakkan gol kedua daripada Sabah FC. Dan sekali lagi, untuk perlawanan ni, walaupun aku katakan itu adalah merupakan gerakan yang baik daripada Aguero dan juga Kepa Sherman, tapi aku melihat punca gol tersebut dilakukan adalah kesilapan yang dilakukan oleh pemain Sabah FC. Macam yang melibatkan Sadil lah kalau aku tak silap. Bola tu di mana beliau diberi pressure oleh pemain Seri Pahang dan telah membuat pasingan yang salah. So again, benda ni
biasa kita tengok berlaku di defender Sabah FC, tapi kali ini yang berlaku di midfield Sabah FC, di mana menyebabkan terhasilnya gol penyamaan daripada Seri Pahang. So di sini aku tengok macam satu benda di sini adalah mengenai formasi Sabah FC. Dia ada satu benda yang orang bilang understanding your formation akan lead kau untuk understand di mana player itu berada. So kau boleh passing dengan player tersebut tanpa melihat di mana player tersebut, kerana kau tahu player tersebut akan berada di zone tersebut jika formasi itu dikekalkan. Ini contohnya seperti mana gol back pass yang dilakukan oleh Stu terhadap Darren Lock tersebut. Stu membuat back pass tidak memerhatikan siapa pemain yang berada di kotak D, tapi oleh kerana understanding tentang formation Sabah FC, Stu membuat gamble, menganggarkan akan ada pemain yang berada di kotak D seperti mana yang diberikanlah untuk formation Sabah FC, lebih kurang macam tu. So again, understanding of the formation dan position of player wujud pada bahagian hadapan, tapi unfortunately pada bahagian midfield benda tu tidak terjadi yang menghasilkan gol penyuahan tersebutlah. So aku di sini mengatakan bahawa pentingnya sekali lagi untuk adanya satu pemain yang boleh bermain di bahagian defensive midfield. So instead of meletakkan Wilkin dan juga Telmo, kalau kamu tanya aku lagi prefer untuk melihat di bahagian tengah tu Wilkin dan juga Gary Steven Robert. Kerana aku melihat juga defender Sabah FC, midfield Sabah FC amat mudah untuk dibolosi pada perlawanan tersebut, dan tidak ada pemain yang boleh membuat ball progressing ataupun at least ball carrying pada perlawanan tersebut untuk mengelakkan daripada direbut di bahagian tengah. So sekiranya Gary ada di bahagian tersebut, aku yakin Gary boleh memintas pergerakan yang dilakukan oleh Pahang dan juga mampu juga untuk membuat ball progressing ataupun mengawal bola lah agar tidak direbut apabila diberi pressure. Lebih kurang macam tu. So ini adalah kepincangan daripada pilihan pemain kesebelasan utama pada perlawanan ini, tapi kita mungkin tidak boleh nafikan mungkin Gary Steven Robert tidak begitu cergas lah. Itu kemungkinan besar dia kenapa Gary tidak diturunkan pada perlawanan ni. So kalau kita tengok sini, yes, memang Gary tidak ada di dalam kesebelasan utama pada perlawanan. Tapi talking about pemilihan kesebelasan utama, dengan menurunkan Damien Lim selaku penjaga gol, bagi aku is a good decision daripada kita punya head coach, di mana Damien Lim antara individu yang berjaya mengelakkan daripada gol ataupun peluang-peluang yang dimiliki oleh Seri Pahang disempurnakan oleh mereka dengan sebaiknya. Kerana walaupun beberapa percubaan melencong, yang tepat tu aku puji Damien Lim kerana berjaya menampak bola tersebut, tapi I'm talking about gol yang tidak tepat berjaya dilakukan oleh pemain Seri Pahang, tapi ini adalah kerana covering ataupun shield yang dilakukan oleh Damien Lim yang menutup ruang kemungkinan besar chances untuk pemain Seri Pahang untuk melakukan gol lah. So itu adalah benda yang bagi aku dijayakan dengan sepenuhnya oleh Damien Lim pada perlawanan ini. Bukan aku mengatakan kalau kita meletakkan apik pada perlawanan ini kita akan menjadi parah, tidak. Tapi again, dua-dua penjaga gol ini mempunyai kelebihan masing-masing. Tapi again, decision untuk meletakkan Damien Lim selaku penjaga gol utama untuk perlawanan ini adalah satu decision yang cukup bagus daripada Martin Stano lah. So itulah guys, ulasan yang sekali lagi secara ringkas telah aku lakukan kerana aku menyaksikan perlawanan ini pada separuh masa kedua sehinggalah kad merah yang dilayangkan kepada Manuel Hidalgo. Selepas itu aku terpaksa berangkat sudah untuk menjalankan tugas. Jadi aku ingin menjemput anda seperti biasa untuk meletakkan komen anda kerana aku tahu aku punya ulasan ini tidak lengkap oleh kerana minit permainan yang tidak banyak aku saksikan. Jadi kepada anda yang hadir ke stadium dan juga menyaksikan perlawanan di TV, anda boleh menambah lagi apa yang kurang daripada ulasan ini. Dan tahniah untuk anda yang hadir ke stadium 10K mengikut bacaan aku. Tahniah sekali lagi, dan boleh dimajukan lagi lah agar lebih ramai yang hadir ke stadium. So bertemu lagi pada video seterusnya dan kita menunggu ulasan dari tepi padang pula daripada Lalah. Assalamualaikum guys.